bahas bermula dengan Parlimen B1. Tuan Pengerusi, kita melihat hari ini seperti mana kawan-kawan saya yang lain, kita nak tengok bilakah bangunan baru Parlimen kita akan siap. Tapi yang lebih penting daripada itu, saya juga ingin melihat selain daripada bangunan indah yang kita akan duduk, kerana yang ini hanya sementara, konten sebagai institusi Parlimen itu sendiri adalah merupakan satu yang lebih utama daripada sekadar bangunan yang indah. Saya ingin minta penjelasan beberapa perkara. Pertama, sejauh manakah Parlimen kita dalam nak meningkatkan pengurusan dan pentadbiran dia dapat mengamalkan apa yang kita namakan sebagai separation of power, iaitu ahli Parlimen dan institusi Parlimen tidak mungkin boleh dicampur tangan urusan mereka dalam menentukan undang-undang dan juga kritikan-kritikan mereka terhadap dasar-dasar kerajaan. Saya merakamkan kekhawatiran saya yang amat sangat, jikalau integriti pemisahan kuasa ini tidak betul-betul diamalkan, kita akan berhadapan dengan persoalan sejauh manakah Parlimen itu dilihat bebas dan dia boleh mengkritik dasar-dasar, apatah lagi jika terlibat dalam soal-soal yang menyentuh tentang dana awam dan sebagainya. Saya minta rakaman ini dibawa untuk penjelasan kepada menteri yang terlibat agar kita tidak akan terdedah kepada isu-isu yang orang memandang serong kepada institusi Parlimen. Kenyataan ini bukanlah merupakan hasrat daripada mana-mana pihak, tetapi sekadar ingin mengekalkan doktrin pemisahan kuasa antara legislatif, iaitu kita semua, kehakiman, judiciary, dan juga eksekutif, iaitu di kalangan menteri-menteri. Saya rasa the balance of power dalam segi pemisahan doktrin inilah yang mengekalkan sesebuah negara itu dipandang tinggi kewibawaannya, termasuklah institusi Parlimen. Saya mohon kepada menteri supaya institusi Parlimen ini dipelihara, kerana pertama, kita tak boleh dilihat terkengkang ataupun terkengkang daripada kita nak menyatakan pandangan dan pendapat kita terhadap isu-isu yang cukup utama, bukan sahaja dibincang di dalam negeri tetapi juga dibincang di luar negara. Amat malang bagi kita sebagai ahli Parlimen yang melihat atau dunia melihat berbagai masalah dalam negara kita, tetapi kita tak boleh bincang di dalam Parlimen kita. Dan kerana itu tadi saya ingin menjelaskan, kita telah mengadakan resolusi dalam pertemuan ahli-ahli Parlimen dan mantan-mantan ahli Parlimen yang antara lainnya menuntut supaya pemisahan kuasa dan doktrin pengasingan kuasa itu dikekalkan. Yang kedua, meminta supaya dikembalikan hak ahli Parlimen, mengiktirafkan hak ahli Parlimen sebagai wakil rakyat untuk berbahas pandangan dan pendapat-pendapat mereka. Itu Parlimen untuk B1, dan perkara ini saya harap dapat diambil serius oleh institusi Parlimen yang mana semua kita adalah merupakan mereka yang bertanggungjawab, bukan sekadar satu kepentingan politik semata-mata. Seterusnya, izinkan saya untuk menyentuh dalam Jabatan Perdana Menteri yang melibatkan unit perancangan ekonomi. Untuk Pengerusi, unit perancangan ekonomi adalah merupakan satu entiti yang penting dalam menentukan hala tuju dasar dan ekonomi negara. Saya ingin menarik perhatian Dewan betapa negara kita ini terbina di atas dasar-dasar ekonomi yang antara lain menjadi input kepada pembentukan dasar-dasar itu ialah unit perancangan ekonomi. Negara kita terbina atas DEB, kemudian disambung dengan dasar pembangunan nasional, kemudian disambung dengan dasar ekonomi baru. Hari ini Tuan Pengerusi, kita akan tamat tahun 2020
new economic model. Dan kita akan masuk another 20 or 30 years kepada satu lagi dasar ekonomi yang baru. Oleh itu saya menganggap unit perancangan ekonomi ini terlalu penting untuk memberi input bagaimana dasar ekonomi kita boleh berkembang terus di atas dua perkara penting yang nak kita capai. Satu, economic growth. Satu lagi ialah perpaduan nasional. Inilah dia model ekonomi dalam negara kita, Pak Musi. Saya khawatir kerana economic growth terkesan dengan apa yang berlaku di luar kawalan kita. Tapi perpaduan nasional adalah merupakan perkara yang kita boleh tentukan. Kalau kita melihat kepada penulisan-penulisan yang menggarap soal pencapaian dasar ekonomi selama beberapa dekad ini, menggambarkan beberapa perkara, iaitu pencapaian perpaduan nasional hari ini masih lagi di tahap yang saya berani menyatakan belum memuaskan, dan menteri dia ada di sini hari ini. Kita melihat bagaimana definisi bangsa itu masih lagi terlekat dengan isu bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain di Sabah dan Sarawak. Seharusnya dengan matlamat Wawasan 2020 itu, kita sudah tidak lagi dikenali dengan nama keturunan bangsa kita, tetapi dikenali dengan satu nama, iaitu bangsa Malaysia. Jadi kalau kita meneruskan perancangan ekonomi dengan model yang sama, dan kita menyatakan perlu lagi tindakan afirmatif kerana nak tolong orang Melayu, saya kira ini hanya akan memberi alasan kepada model ekonomi yang meneruskan sistem yang sedia ada, yang sedang kita alaminya hari ini. Sebab itu kita harus dalam unit perancangan ekonomi, saya mencadangkan kepada Menteri supaya diadakan satu jawatan kuasa di peringkat Parlimen untuk ahli-ahli Parlimen memberi input kepada dasar ekonomi yang akan kita bentuk setelah tahun 2020, bukan transformasi nasional 50, tetapi dasar ekonomi era baru yang asasnya ialah memastikan bahawa negara kita ini tidak lagi dicam dengan bangsa, kaum atau keturunan, tapi sebagai rakyat Malaysia. Pak Musi, saya masuk kalau ada masa lagi 2 minit, dan saya harap perancangan ekonomi dalam unit perancangan ekonomi ini ambil berat tentang isu ini, kerana kita hanya tinggal 3 atau 4 tahun saja lagi untuk kita membentuk dasar ekonomi baru yang lebih dinamik dan keluar daripada kerangka kuno dan lama yang bercakap tentang bangsa tetapi tidak mencapai maksud yang diinginkan. Saya ingin masuk kepada bahagian hal ehwal undang-undang Musi sebagai salah satu yang agak penting saya rasa. Sejauh manakah Jabatan Perdana Menteri dalam bahagian hal ehwal undang-undang ini di dalam bab tindakan hak asasi manusia kebangsaan, National Human Rights Action Plan, yang telah membuat perancangan rapi dengan melihat segala aspek perlembagaan dan sebagainya tentang apa yang kita namakan sebagai Civil Rights Law ataupun undang-undang hak sivil. Antara lain yang amat diperlukan dalam negara ini ialah hak yang kita namakan sebagai hak kesaksamaan ataupun Equal Opportunity Law ataupun Equal Rights Law. Ini sangat penting untuk kita masuk kepada era baru. Kalau kita masih lagi tak berani untuk keluar memberi peluang bersaing dengan lebih saksama, saya rasa kita tidak mampu untuk mencecah apa yang kita mahu sebagai Malaysia sebagai negara maju. Termasuklah anti-discrimination law ataupun undang-undang anti-diskriminasi. Undang-undang ini amat diperlukan dalam kerangka kita nak masuk era baru. Dan ini akan bagi satu kekuatan kepada rakyat Malaysia untuk bangkit daripada cengkaman perkauman yang selama ini mencengkam seluruh rakyat dalam negara ini. Begitu juga isu hak asasi manusia dan juga jawatan kuasa ataupun Suruhanjaya rekonsiliasi yang akan menyelesaikan masalah-masalah integrasi nasional ini dengan lebih efektif dan dengan lebih proaktif. Dengan itu saya mengharapkan kita serius dalam hal ini. Ekonomi baru, undang-undang baru pasti akan melonjakkan negara kita ke hadapan, dan kalau yang ada hari ini tidak mampu untuk membawanya, saya harap berikanlah peluang kepada mereka yang mampu membawanya. Terima kasih. Ya, Sekijang.